manusia. Tapi ilmu ini diambil dari Al-Quran dan disusun menurut teori akal yang menepati hukum syarak. Ilmu yang diambil dari Al-Quran yang disusun menurut teori akal yang menepati hukum syarak. Itu tempat ambilan ilmu ini. Kemudian yang ketiganya, kandungan ilmu ataupun maksuduhu. Apa kandungan ilmu ini? Bicara apa dalam ini? Kandungan ilmu ini ialah membahaskan akidah ahli sunnah wal jamaah. Akidah artinya pegangan hati. Ahli artinya orang yang mengikut. Sunnah artinya cara hidup Nabi. Jamaah artinya para sahabat. Maka itu maksud kata akidah ahli sunnah wal jamaah. Pegangan hati orang yang mengikut cara hidup Nabi dan para sahabat Nabi. Itu maksud ahli sunnah wal jamaah. Baik, cuba tengok ejaan membahaskan tu. Dia tulis mim ba alif ha sin kaf nun, membahaskan. Bahas ni asalnya bahasa Arab. Ejaan Arabnya bahasa. Bahasa. Bahasun. Bahasa yabhasu. Bahsan. Jadi bila kita kata bahas ni asalnya ambil daripada kalimah Arab bahas. Ya, bahasa. Bahas. Jadi kalau nak eja Arabnya mim ba ha sa kaf nun, membahaskan. Itu asal ejaan membahaskan. Jadi bila dia eja Rumi, dia eja Melayu, jadi mim ba alif hasin. Sepatutnya mim ba ha sa kaf nun, membahaskan. Pasal dia asalnya kalimah Arab, bahas tu bukan bahasa Melayu. Melayu ambil dijadikan bahasa dia. Kita ambil bahasa Arab, kita jadikan bahasa kita. Sebenarnya banyak kalimah-kalimah dalam bahasa Malaysia ni diambil daripada bahasa-bahasa orang. Bahasa Arab contohnya membahaskan tu bahasa Arab. Kena diambil daripada bahasa Inggeris. Contohnya tiket. Tiket ni bukan bahasa Melayu. Tiket bahasa Inggeris. Kalau bahasa Melayu, tiket ni apa? Apa bahasa Melayu ni? Bahasa Melayu kita ni, Malaysia ni tak banyak. Kalau bahasa Indonesia banyak. Ya. Bahasa Indonesia banyak. Kita pun kadang-kadang kena ambil bahasa orang lain juga. Pasal kita tak ada kalimah itu. Tiket ni kita nak apa? Kata apa tiket ni? Tiket bukan bahasa kita. Bahasa Inggeris. Orang Malaysia panggil apa? Kalau Indonesia dia panggil kartu. Kan? Tiket. Itu bahasa dia. Kita tak. Kena ambil jugalah bahasa orang putih. Buat nama kita. Tiket. Bas contohnya. Bas.
Bahasa orang putih. Cuma eja orang putih BUS, bus. Kita bunyi BAS, bas. Kenapa kita tak ada bahasa tu? Pasal kita tak reka bas. Kita reka sampan. Sampan dengan rakit. Tu kita reka. Kapal, bagi kita ada. Kalimah tu pasal kita ada di sini. Pistol dia. Baik. Jadi banyak kalimah-kalimah orang tu kita ambil dijadikan bahasa kita. Baik, habis itu. Jadi kita namakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni, kalau cakap Melayu ni, pegangan hati orang yang mengikut sunnah Nabi dan para sahabat. Baik, itu kandungan ilmu ini, maksuduhu. Yang keempat, tempat pembicaraannya, ataupun dalam bahasa Arabnya maudhu'uhu. Salah aja maudhu'uhu tu. Ada waw tu, maudhu'uhu, mim waw dot waw, ain ha, maudhu'uhu, ada waw tu. Ilmu ini membicarakan 4 perkara. Yang pertama, zat Allah yang bersifat kesempurnaan. Yang kedua, diri Rasul. Ilmu tauhid ini tak bicara zat Allah. Ilmu tauhid tak bicara zat Allah. Ilmu tauhid dia bicara sifat yang ada di zat Allah. Tak ada kitab tauhid yang bicara zat Allah. Zat Allah Ta'ala ni hanya Allah jua yang tahu hakikatnya. Maka yang dibicarakan dalam ilmu tauhid ni ialah sifat-sifat kesempurnaan yang ada di zat Allah. Maka dia kata zat Allah yang bersifat kesempurnaan. Maka dibicarakan sifat-sifat kesempurnaan itu. Yang kedua, diri Rasul. Itu Rasul yang bersifat kemanusiaan. A'radul basyariyah. A'radul basyariyah, sifat-sifat kemanusiaan. A'radul, arad ya. Kalau Allah tu sifat makhluk namanya arad. Jadi kalau orang tanya mana hang belajar ni, makhluk nama arad pula. Tu a'radul basyariyah, jamak dari arad tu. A'radul basyariyah, sifat-sifat kemanusiaan. Jadi kalau Allah kita kata sifat, kalau makhluk kita kata arad. Sifat-sifat kemanusiaan yang tidak mengurangi martabat rasul mereka itu, yang tak mengurangi martabat kerasulan mereka itu. Yang ketiga, dalil wujudnya Tuhan. Dalam ilmu ni dibicarakan juga dalil. Dalil maknanya bukti. Maka dalil wujud Allah ada, dalil itu ada 2. Satu dalil yang bangsa akli, satu berdalil yang bangsa nakli. Apa dia berdalil akli? Iaitu dalil akal, yang dinamakan juga dalil ijmali. Dalil ijmali maksudnya dalil pukul borong. Dalil senang mudahnya, mudah cakapnya orang kata. Tu kata. Apa dalil Allah Ta'ala ada? Senang cakapnya alam ni lah. Ada alam ni, dalil kata ada Allah. Tu kata dalil ijmali ataupun dalil aqli, dalil akal. Apa pula dalil nakli? Dalil nakli dinamakan juga dalil
tafsili. Dalil tafsili. Tafa sad ya lam ya. Tafsili. Dalil tafsili. Apa tafsili ni? Iaitu dalil huraian secara terperinci. Dalil tafsili dinamakan iaitu dalil huraian secara terperinci. Iaitulah dalil Al-Quran dan hadis. Jadi kita belajar tauhid ni, kita belajar dua dalil. Bukan kata dalil akal saja. Bahkan juga dalil Quran dan dalil hadis. Dan yang keempatnya segala perkhabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka terkandunglah semua itu di dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semuanya ada berapa? 68 aqaid. 68 pegangan hati. Baik, habis. Yang kelima, manfaat ilmu. Fa'idatuhu. Manfaat ilmu ini mengenal Allah supaya sah ibadah. Manfaat ilmu ini ialah untuk mengenal Allah. Pasal apa nak kenal Allah? Supaya sah ibadah. Fala yasihul ibadatu illa bima'rifatil ma'bud. Artinya tidak sah ibadah melainkan dengan mengenal Tuhan yang diibadahkan. Dia tu yang disembah. Yang disembah ni tu bahasa Melayu. Ma'budun, yang disembah. Sebenarnya kalau kita sebut yang disembah tu kurang tepat. Tapi dalam bahasa Melayu ni istilah yang hampir tepat kepada ma'bud ataupun ibadah itu ialah penyembahan. Penyembahan. Ada orang sembah tokong, ada orang sembah berhala. Pasal apa? Berhala tu duduk depan dia, tokong tu duduk depan dia. Jadi Allah ni bukan duduk depan kita. Allah duduk depan kita. Ada orang kata bila kita nak solat, kita bayang Allah duduk depan. Baru kita takbir. Kau nak syirik boleh. Jangan dibayang-bayang Allah duduk depan. Itu dia sembah berhala. Tu kata sembah. Sembah ni sesuatu yang duduk di depan, kemudian kita bersujud kepada dia. Tu kata sembah. Maka menyembah selain Allah ni adalah dilarang dalam Islam. Yang boleh membawa kepada syirik, wal-a'yazubillah. Jadi makna ibadah ni, kalau sebut kata sembah ni kurang tepat sebenarnya. Kurang tepat. Selalu kita jumpa dalam tulisan-tulisan terjemahan. Apa dia? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Dia tulis tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dia tambah-tambah yang disembah buat apa? Tapi tak salah. Cuma kalau salah faham, salah. Tak salah. Cuma kalau salah faham, salah. Sebab istilah sebutir itu ya, apa dia sembah. Jadi kata tok guru saya dululah,
Semoleknya jangan ditulis sembah. Tulis saja yang diibadahkan. Yang diibadahkan. Sebab bila kata-kata ibadah, ya, tak ada dah selain daripada Allah, melainkan Allah jugalah yang diibadahkan. Baik. Jadi apa maksud ibadah ni? Ibadah ni asalnya daripada abdun, maknanya hamba. Jadi bila kita kata ibadah tu, maksudnya perhambaan. Yani kita memperhambakan diri kita kepada Allah. Allah tu Tuhan, kita ini hamba. Maka kita memperhambakan diri kita kepada Allah. Maksud kata hamba ni apa dia? Hamba ialah patuh pada segala suruhan Allah dengan suka dan gemar, bukan dengan keterpaksaan. Itulah kata hamba tadi. Ya, kita buat ibadah kerana berkhidmat kepada Allah. Jadi maksud kata hamba tadi, kita beribadah kerana berkhidmat kepada Allah. Buat apa pun kena dengan atas dasar khidmat, bukan kerana nak upah. Bukan kerana nak upah pahala, nak upah syurga, tapi kerana semata-mata berkhidmat. Hamba dengan tuan dia, dia buat kerja, dia bukan minta gaji. Hamba tak ada gaji tu. Dia tak macam kuli. Kuli dia ada gaji. Pekerja dia ada gaji. Kuli, pekerja, itu dia ada gaji. Tak ada gaji, berontak dia. Yang tak ada gaji di Malaysia seorang aja, Perdana Menteri. Perdana Menteri kita dia tak mau gaji. Untung satu-satu Perdana Menteri di dunia ni hanya Malaysia sahaja yang Perdana Menterinya tak ambil gaji. Baik tak? Baik kan? Bagus. Mana ada lagi dalam dunia pemimpin negara tak ada gaji. Dia seorang je. Tak ada dah. Cari mana ada? 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 Tak ada kan? Dulu ni ada satu orang mufti di Malaysia ni, Mufti Melaka. Mufti Melaka ni dia seorang yang alim dan warak dan soleh. Mufti Melaka yang pertama, nama dia Syekh Ahmad Al-Habsyi rahimahullah ta'ala. Mufti ni dia asalnya adalah seorang guru, seorang da'i, duduk di Melaka. Masa tu orang nak pakai satu jawatan mufti dalam Melaka, dia cari-cari tak ada orang lain, nampak dia je. Dia orang yang sangat alim. Maka dia offer, dia pelawar untuk jadi mufti pertama negeri Melaka. Maka dia buat syarat. Dia kata, boleh, dengan syarat saya tak nak gaji. Saya tak nak gaji. Bagus. Bagus. Maka dia pun terimalah jawatan mufti itu dengan syarat tidak ada gaji. Maka jadilah dia mufti Melaka selama 9 bulan. Kemudian dia letak jawatan. Pasal dia letak jawatan, kerana fatwa dia orang tak nak pakai. Pasal apa? Fatwa dia satu orang ulama yang amat takut kepada azab Allah, dia tak takut kepada dibuang kerja. Pasal apa? Dia pun kerja bukan ambil gaji, kena buang pun tak apa. Maka dia buat fatwa yang betul-betul ikut kaedah syarak.
menyebabkan pemerintah tak suka ke dia. Pemerintah tak buang dia, cuma dia tak jawatan pasal pemerintah tak nak ikut cakap dia. Tak. Jadi mufti itu kalau dia betul mukhlisin lahuddin, dia berpegang kepada akidah yang benar, berpegang kepada Allah, dia sanggup dibuang kerja. Dan dia sanggup dibuang kerja pun sebab apa? Dia pegang awal dah, dia tak mau gaji. Dia kalau kena buang pun tak apa. Pasal apa? Dia memang tak ada gaji. Tak buang pun tak apa. Tapi kalau dah buang, kalau dah ada gaji, dah ada gaji ni susah. Pasal apa? Dulu tak boleh, sekarang boleh. Dulu enggak bisa itu. Itu komunis enggak bisa bikin kawan. Sekarang sudah boleh, sudah bisa. Kenapa? Kalau kata enggak bisa lagi, habis kerja mufti. Tapi bukan di Malaysia ni, di tempat lain. Sehari dia kata, aku kata ke orang sini pula. Tapi dalam pada tu, ya pun. Baik. Itulah dia, mufti yang tak nak gaji. Pegang jawatan tertinggi agama di sebuah negeri tapi tak nak gaji. Itu 9 bulan dia. Dan ada satu orang PM di dunia ni, dia pun tak nak gaji. Barangkali tak sampai 9 bulan. Kenapa? Teramat telus dia. Maka mungkin juga tak sampai 9 bulan. Ya, mudah-mudahan. Pasal telus sangat ni. Baik. Habis cakap tu sudah lah, sikit-sikit, tak boleh banyak-banyak sangat. Orang ada cerita, PM kita ada jumpa Pak Cumi, dan adalah beberapa orang yang rapat-rapat selalu berjumpa dengan Pak Cumi dulu, tanya saya, macam mana Pak Cumi mendoakan dia. Saya tak kata Pak Cumi doakan dia. Pak Cumi cuma berkata apa yang dia baca di Lauhul Mahfuz. Pak Cumi ni orang kasyaf. Dia cuma membaca, bukan dia doa. Macam mana suatu ketika dulu dia pernah nampak seorang kawan saya. Dia kata, "Entar nanti jadi syekh tarikat." Sungguh, tak kalau umur 40-an dia jadi syekh tarikat. Dan seorang lagi kawan saya, dia kata, "Entar nanti jadi imam." Sungguh kawan tu jadi imam. Seorang lagi tu dia kata, "Entar nanti nega kitab." Sungguhlah Yusuf kawan saya, dia nega kitab sampai sekarang ada 2 biji lori. Itu bila tu? Tahun 80-an tu. Tentu saya duduk Pondok Lanai. Dan pada hari tu saya ada kat situ. Yang saya tu saya tak sebut apa dia. Tapi saya tengok apa Pak Cumi kata tu betul. Jadi Pak Cumi ni dia nampak benda apa dia tulis ke Lauhul Mahfuz. Orang yang ada darjah kasyful mukasyafah ini, dia melihat sampai ke alam barzakh, sampai ke alam akhirat. Orang sampai darjah musyahadah ini, Allah kurnia kepada dia kasyaf, 2 jenis kasyaf. Yang pertama kasyful qalbi. Apa dia? Dapat melihat hati manusia. Yang kedua kasyful qabri, iaitu dapat lihat sampai ke alam barzakh dan sampai ke alam akhirat. Terkadang Allah Ta'ala buka kepadanya apa yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Terkadang Allah buka. Maka terkadang dia membacakan perkara itu. Bukan dia doa pun. Dia baca benda apa di situ. Faham? Jadi
Kalau orang kata Pak Cumik menyokong, saya kata tidak. Kerana sebelum Pak Cumik, sebelum dia datang, sebelum video yang tular tu, lebih kurang 10 tahun yang lalu, saya ada ziarah Pak Cumik. Pak Cumik dia cerita saya mengenai Anwar Ibrahim dan keluarganya yang datang ke rumah dia. Ayat tu saya tak mau cerita, nanti panjang cerita. Baik. Jadi saya pergi rumah Pak Cumik tu, kami pergi 24 orang. Jadi Pak Cumik cerita kepada kami mengenai PM yang ke-10. Yang tu kita tak mau cerita. Kita tak syok. Baik, kita sambung. Yang keenam, nisbatun. Dia tulis nisbah, nun ya sin baha. Dia tulis jadi Melayu. Dia bukan nisbah, ada ya tak ada. Arab tu betul tu, nisbatun. Nisbah atau pertalian ilmu dalam agama ialah satu ilmu yang terutama wajib dipelajari oleh setiap umat Islam. Itu maksud kata nisbatuhu. Nisbatun ataupun nisbatuhu, nisbahnya. Nisbah maknanya pertalian ataupun perbandingan ilmu ini, iaitu satu ilmu yang ada di dalam agama, yang mana satu ilmu yang terutama wajib dipelajari oleh setiap umat Islam. Seperti mana kata Nabi SAW, Inna Allah lam yafrid syai'an afdalu minat tauhid. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memfardukan sesuatu yang lebih utama dari tauhid. Maka diambil daripada hadis Nabi itu, ulama-ulama berkata nisbah ilmu ini ialah ilmu yang paling utama yang wajib dipelajari oleh setiap umat Islam. Dalam sebuah hadis ada disebutkan awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal dikehendaki dalam agama ialah mengenal Allah. Ada orang kata ni bukan hadis, ni kata ulama. Tak apalah, dia kata bukan hadis, dia kata ulama, tak apalah, kita katalah tu kata ulama. Apapun benda itu tidak bercanggah dari fakta agama. Kalau kata ulama sekalipun, tapi tak lari daripada hadis yang sahih tadi. Innallaha lam yafrid syai'an afdalu minat tauhid. Ilmu tauhid tu yang paling utama. Kena belajar. Jangan dobak main. Sebab tu saya pentingkan tauhid dulu, sebelum ilmu-ilmu yang lain. Ilmu lain tak luluh tak apa. Jangan sampai ilmu tauhid tak luluh. Ilmu tauhid tak luluh, mak koman sebenarnya. Sebab tak kenal Tuhan ni tak sah ibadah. Bukan tak makbul, tak sah. Ada buat main. Baik. Saya nak cerita sikit tentang awwaluddin ma'rifatullah. Kata setengah ulama, awwaluddin ma'rifatullah itu hadis. Kata setengah orang, bukan hadis. Dia adalah kata ulama. Kalau orang tanya saya kata dua-dua tu betul lah. Nak kata hadis pun ya, nak kata ulama pun ya. Kata saya apa? Kerana memang ada ulama kata lagu. Ulama yang berkata awwaluddin ma'rifatullah itu ialah hadis, ialah
memang ada sebuah hadis yang panjang. Ada sebuah hadis yang panjang yang saya tak hafal. Dalam hadis tu Nabi ada sebut awaluddin ma'rifatullah. Cumanya hadis itu jarang orang ketengahkan dalam bidang ilmiah. Maka itu kata guru saya lah. Kata setengah lagi pendapat, awaluddin itu kata ulama, ma'rifatullah itu hadis Nabi. Maka digabungkan. Awaluddin kata ulama, ma'rifatullah hadis Nabi. Mana datang sumber ini? Sumber ini datang dari sebuah hadis. Pada satu ketika Nabi ini ditanya oleh seorang sahabat, apakah yang paling awal dalam agama? Nabi jawab, ilmu. Sahabat tadi ni tak puas hati. Dia tanya lagi sekali, apakah yang paling awal dalam agama? Nabi kata ilmu. Dia tak puas hati, dia tanya lagi sekali, ya Rasulullah, apakah yang paling awal dalam agama tu apa dia maksudnya tu? Maka Nabi jawab, ma'rifatullah. Maka ulama tadi gabungkan awaluddin ma'rifatullah. Jadi awal ni kata ulama sahabat tadi, ma'rifatullah. Nabi jawab, sabda Nabi. Maka itulah datang awaluddin ma'rifatullah. Maka kita nak kata-kata ulama pun, ya, nak kata-kata Nabi pun taklah salah sebenarnya. Ya. Kadang-kadang kata Nabi itu walaupun bukan itu matanya, tapi itu mafhumnya. Kalau itu mafhumnya, kita kata itu kata Nabi, ya. Cuma kita alihkan bahasa dalam bahasa kita, maka itu tidak salah. Macam kita kata Allah kata, tunaikanlah solat. Adakah Allah Ta'ala kata tunaikanlah solat? Allah tu cakap Melayu. Kalau kita kata firman Allah aqimis solat, Tuhan firman aqimis solat, adakah Tuhan tu bercakap Arab lah? Kau jangan main-main, jangan syirik lagi. Dia cakap Allah Ta'ala cakap lah, dia cakap Arab, Allah Ta'ala cakap Arab. Oh, boleh aqimis solat. Ya, syirik lah tu juga. Sebab tu lah penting ilmu tauhid ni, kena belajar menghalus-halusi. Ya. Dalam kitab Muhimmah baca kat belakang. Ya, Allah berkata, Allah berkata, Allah berkata. Semua cakap Melayu. Adakah salah? Jadi itu mafhum daripada perintah Allah kepada kita. Itu juga mafhum daripada perintah Nabi kepada kita. Kalau cakap Melayunya bunyi lagu tu lah. Oi. Khabar lagu tu lah. Ya. Jadi dia ibaratkan gitulah. Macam kita pergi kedai lah. Mak kita bukan mak kita. Mak kita tu enjin mesin. Dia pun punya mahal. Tu mak kita, ni mak kita. Mak kita suruh kita pergi kedai. Dia kata, "Mak, pergi kedai aja, Mak. Beli garam 2 kilo, gula 2 kilo." Jadi mak pun ambil lah duit. Bawa duit RM50. Pergi kedai. Dia pun kabut dekat Tokyo. Dia kata apa? Mak saya kata gula 2 kilo, garam 2 kilo. Mak saya kata gula 2 kilo, garam 2 kilo. Adakah mak dia kata garam 2 kilo, gula 2 kilo?
Dak. Dia kata, "Oh mak, pergi kedai sat, beli gula 2 kilo, garam 2 kilo." Ha tu hak mak dia kata. Tapi pasal apa dia sampai kedai dia short tu lah, dia buang lah belakang, dia kata, "Mak, saya nak 2 kilo gula, 2 kilo garam." Tu kan mak dia kata. Dia bawa ibarat mak dia tadi. Dia bawa ibarat mak dia tadi, gula 2 kilo, garam 2 kilo. Salah ke betul? Salah. Salah ke tak? Garam 2 kilo, gula 2 kilo. Salah. Bagaimana salah. Sudah ada orang mengaji ni dengar molek-molek, berengan ke mana? Salah tak? Dah. Cuma lafaznya berlainan. Mafhumnya tak salah. Garam 2 kilo, gula 2 kilo. Apa nak salahnya? Cerdik. Satu mengaji dengan dua pengalaman. Kalau kalam sebenarnya, Omak, apa you mau? Omak, di kedai kejap, beli gula 2 kilo, garam 2 kilo. Itu kalam hasan. Toki kata apa? Gila barangkali ini orang. Boleh faham tak maksud saya tu? Itulah dia terkadang kita kata Nabi kata, padahal Nabi tak kata lagu tu. Ada matan dia, cuma kita bawa mafhum dia. Salah tak salah? Mafhum Nabi. Cuma kalau kita baca matan dia, ya. Kalau kita baca matan dia, ya tu kena tepat dah. Sebab tu alim ulama hadis, kalau baca matan hadis, dia akan akhir dengan berkata au qama qal, atau seperti mana yang Nabi kata. Sebab apa takut tersalah matan hadis. Asal Nabi sebut tu lagu mana. Dia takut tersalah, dia kata au qama qal. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam. Ataupun dia dah sebut dah hadis, dah dia kata au kama qala. Ya, ataupun seperti mana yang Nabi sebut. Jadi tidaklah salah. Kalau tidak, tak adalah apa syariat menyebut au kama qala. Faham tak? Baik, ni setengah orang tu macam nak tepat sangat. Padahal mengada-ngada, hak tepat pun hang tak ikut. Baik. Jadi belajar tauhid ni fardu ain di sisi ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan pertikaikan lagi. Pasal di zaman hari ni ada orang kata belajar sifat 20 tu tak wajib. Belajar sifat 20 tu hanya wajib di zaman tahun 300 Hijrah dulu untuk menentang Mu'tazilah. Jadi sekarang Mu'tazilah dah tak ada dah. Tak tentang apa lagi. Orang yang bercakap tu terkadang dia sudah terikut-ikut tauhid ala Wahhabi. Walaupun dia tidak jadi Wahhabi barangkali, tapi dia terikut-ikut tauhid ala Wahhabi yang berkata sifat 20 tak wajib. Jadi kalau hari ni kita belajar tauhid sifat 20, dia kata itu untuk menambah ilmu je, tak wajib pun. Ni masalah ni sebenarnya. Orang yang berpegang macam ni susah sikit lah nak cakap. Tak beranilah kata dia sesat ke apa, cuma ni hak dia kata tu ni, kalau saya tawakuf lah, tak mau ikut lah hak dia kata tu. Ya. Jadi orang ni terkadang satu perkara dia memang mahir, dan kita hormat akan pendapat dia yang dia mahir. Dalam bidang yang lain pula barangkali dia memandang remeh, yang tak sama dengan apa yang kita belajar. Maka yang itu kita tawakuf lah, tak maulah kata sesat ke apa. Memang ada orang begitu di akhir zaman. Di akhir zaman memang ada orang lagu tu. Jadi kita tawakuf lah pada Allah.
Baik habis. Jadi banyaklah lagi perkara-perkara yang sebenarnya benda akidah dia kata bukan akidah, benda tak akidah dia kata akidah. Ini susah ni. Apa dia benda yang tak akidah dia kata akidah, benda yang akidah dia kata tak akidah. Contohnya sifat 20. Sifat 20 itu termasuk dalam akidah. Dia kata tak akidah. Dia kata pengetahuan am sahaja. Ni pelik orang akhir zaman. Dia ada orang lagu ni. Banyak di Malaysia ni. Sekarang dia banyak sangat. Maka berhati-hatilah kita. Ya, yang mengaku di sunnah wal jamaah ni, ada juga orang lain yang mengaku di sunnah wal jamaah tapi tak sama sebenarnya dengan ahli sunnah wal jamaah yang sebenar. Macam mana kata benda tak akidah, dia kata akidah. Seperti dulu ni ada satu artikel saya baca. Ya, orang yang berkata Nur Muhammad adalah makhluk Allah yang pertama, itu adalah golongan yang sesat lagi menyesatkan. Masya Allah. Nampak? Nur Muhammad ni tak termasuk dalam akidah. Nur Muhammad ni cuma ilmu pengetahuan am. Hang percayakah, hang tak percayakah, hang tahukah, tak tahukah, tidak pernah dengarkah, dah banyak kali dengarkah, itu enggak apa-apa. Dia bukan akidah, dia pengetahuan am. Kita percaya Nur Muhammad makhluk yang pertama, ya tak apa benar. Kita tak percaya apa, ya tak apa tak salah. Kita tak tahu, yang tidak bicara tidak dosa. Tak pernah dengar pun tak apa, tak cedera akidah. Pasal perkara itu pengetahuan. Tiba-tiba ada pula orang kata, siapa berkata Nur Muhammad makhluk yang pertama, rosak akidah, sesat. Inilah dia ni. Benda tak akidah, dia kata akidah. Sifat 20 yang akidah tu dia kata tak akidah pula dah. Pengetahuan terbalik. Ini namanya orang yang ala wahabiyah. Ya. Tauhid ala wahabiyah. Saya tak kata dia wahabi. Tak kita tak tahu. Cuma saya nak cerita ni, itu orang yang cakap lagu ni orang yang belajar tauhid ala wahabi. Dia jaga-jaga kita akhir zaman ni. Orang macam ni banyak sekarang. Cukup banyak sekarang ni. Dia karang buku-buku yang menyokong wahabi. Jaga-jaga. Kita tak mau kata dia sesat. Saya pun tak kata dia sesat. Pasal dia masih mengaku di sunnah wal jamaah. Cumanya kita tawakuf. Serahlah pada Allah. Cumanya cara dia tak sama dengan cara yang kita belajar. Ya, baik. Allahu a'lam. Kalau hak perlih tu, tu wahabi betul. Itu kau-kaunya. Itu namanya wahabi tok-tok. Baik, saya pernah berjumpa dengan mazhar dulu lah. Lama dah. Saya ingat 30 tahun dah belum kahwin lagi. Saya pernah jumpa dengan mazhar. Tak mau cerita lah. Kita sambung. Yang ketujuh, pelopor ilmu ini, wadi' mana kata yang mengeluarkan ilmu ini, iaitu Abu Hasan Al-Ash'ari. Dia aja Al-Ash'ari itu salah. Kitab ni banyak salah, banyak jala, banyak jatuh. Dia tu betulkan aja Al-Ash'ari itu alif lam alif shin ain alif raya. Alif lam alif shin ain alif raya. Al-Ash'ari. Bukan dengan ain, dengan alif tu. Alif lam alif shin ain alif raya. Al-Ash'ari. Bukan dengan ain, dengan alif ya.
Nama penuhnya Ali bin Ismail bin Ishaq bin Salim bin Abdillah bin Musa bin Abi Burda bin Abi Musa al-Ash'ari. Itu pun salah tu. Betul kan? Alif lam alif shin ain alif roya al-Ash'ari. Al-Ash'ari bukan al-Ash'ari. Al-Ash'ari bukan al-Ash'ari. Salah, al-Ash'ari. Dua-dua dengan ain tu salah. Abi Musa ialah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi gubernur di Iraq dalam masa hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud, umatku kelak akan diselamatkan akidahnya oleh keturunan sahabatku ini, lalu ditunjukkan ke arah Abu Musa al-Ash'ari. Ini memang salah. Betul kan balik? Semua salah. Tu dia. Banyaknya salah. Dalam buku ni banyak salah. Baru ni ada orang minta nak beli satu kitab Aqidatul Mukminin yang Rumi. Saya pun dah habis hak Rumi. Pernah tanya admin, kok ada lagi yang Rumi tu, ada orang pesan. Nak jawab ini saya pun tak berani nak jual pasal banyak ejaan salah dan banyak pula kataan-kataan yang jatuh. Cuma saya beri kepada orang yang nak mengaji, nak belajar di sini ataupun nak belajar ikut online. Lepas nanti dia baca seorang, dia akan jadi salah sampai bila-bila. Jadi saya perlu jadi salah sekali. Saya pun jadi bersalah sekali sebab jual benda salah ke orang. Sebab tu ada orang minta beli, saya tak jual. Yang jauh ni pasal banyak sangat kerjaan salah yang banyak kataan yang jatuh. Tak tahu pasal apa. Hari tu dia orang dah semak, dah semak, berbelah orang semak tu ramai. Tiba-tiba dah keluar buku jatuh banyak. Dia pun salah. Baik, kita berhenti setakat tu dulu, insya-Allah kita sambung. Kemudian katanya keterangan ringkas Abul Hasan al-Ash'ari. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق. افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.